Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Susulan dari pengumuman yang dilakukan oleh WHO berkaitan dengan kejadian kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa ataupun PHEIC baru-baru ini, negara Malaysia tidak terkecuali untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga dan langkah-langkah yang lebih proaktif untuk mencegah kemasukan ataupun terjadinya penularan wabak cacar monyet yang sudah pun berlaku di seluruh dunia. Dan pihak KKM misalnya melalui kenyataan terkini oleh saudara Khairi Jamaluddin ataupun Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, semua fasiliti kesihatan negara berada dalam siap siaga dan peka dengan situasi jangkitan berkenaan serta meningkatkan pengesanan kes dalam kalangan pesakit yang berisiko. Sehingga Sabtu lalu di Malaysia misalnya, sejumlah 9 kes disyaki monkeypox ataupun cacar monyet sudah dinotifikasikan kepada pihak KKM. Bagaimanapun semua kes berkenaan disahkan negatif setakat ini. Dan KKM juga memohon ataupun meminta fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta mengenai keperluan untuk menotifikasikan kes yang disyaki atau disahkan monkeypox dalam kadar segera bagi memastikan langkah kawalan dan pencegahan dapat diambil termasuk mengenal pasti kontak rapat kes. Jadi itu antara kenyataan terkini oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan kebimbangan antarabangsa ataupun kejadian kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa yang diumumkan oleh pihak WHO pada 48 jam yang lalu. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah langkah-langkah lain dari kesihatan awam dan juga dari aspek komuniti misalnya perlu dilakukan, kerana kita tidak mahu apa yang berlaku di negara lain berlaku di negara kita, biarpun 7 kes yang dilaporkan sudah pun disahkan negatif untuk cacar monyet. Jadi di talian melalui Google Meet pada malam ini, saya akan bersama Prof. Pemadya TS Dr. Samsul Bahri Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan, persekitaran dan pekerjaan Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam Maji, khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih Dok atas masa yang diberikan untuk bersama Agenda Awani pada malam ini. Baik. Terima kasih juga kepada Astro. Ya. Dok, seperti biasa, WHO dengan peristiaran terbaru ini dengan mengatakan bahawa ini merupakan satu isyarat kecemasan kesihatan global dan tak lama sebelum ini, iaitu bulan lalu sahaja, pihak WHO melalui ketua pengarahnya mengumumkan ia belum lagi dalam isyarat kesihatan ataupun kecemasan kesihatan global. Jadi dalam masa beberapa minggu saja, WHO dari saranan ataupun kenyataan daripada pakar-pakar yang terlibat memberikan nasihat kepada ketua pengarah WHO bahawa sudah sampai masanya ia sudah mencapai tahap kecemasan kesihatan global. Jadi apa maksud kenyataan ini yang perlu kita ambil berat dari aspek kesihatan awam? Ya, kalau kita lihat daripada perspektif kesihatan awam, ya Haji, memang pengumuman yang telah dibuat oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ini menunjukkan kebimbangan pihak global ataupun pihak kesihatan awam di seluruh dunia tentang wabak cacar monyet ataupun monkeypox ini. Sebab itulah mereka mengumumkan ia sebagai kecemasan kesihatan global atau disebut sebagai Global Health Emergency. Jadi, mungkin ianya agak kurang ataupun boleh dikatakan baru di negara-negara Asia dan Asia Tenggara di sekitar negara Malaysia, tetapi ianya sudah begitu memuncak dan membimbangkan terutamanya di sebelah Eropah dan juga Afrika. Kalau kita dapat lihat, ya, baru-baru ini dalam beberapa kenyataan di media-media massa di peringkat antarabangsa memang menunjukkan banyak peningkatan dan peningkatan yang sangat signifikan dan cepat, ya, bagi jangkitan cacar monyet ini terutamanya di benua Eropah dan juga Afrika. Jadi kalau kita lihat dengan peningkatan yang pantas ini, walaupun
ianya tidak lagi dikesan dalam lingkungan Asia Tenggara ataupun sekitar negara kita, tetapi beberapa negara di luar Afrika dan Eropah juga menunjukkan kesan yang sama. Jadi kita tidak mahu ianya memasuki negara. Apabila penyakit berjangkit masuk ke dalam negara, ianya akan menjadi satu cabaran kepada kita bagaimana untuk menguruskannya. Kita baru-baru ini, Haji, kita dikejutkan juga dengan ada kes di Singapura dan juga Thailand. Ini juga membimbangkan kita kerana ianya begitu hampir. Tetapi saya nak memujilah langkah proaktif daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana dengan pantas telah menyediakan satu pelan strategik dan kawalan risiko untuk penularan penyakit cacar monyet ini seperti yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin baru-baru ini. Saya yakin Kementerian Kesihatan bersedia dengan pengalaman 2 tahun penyakit berjangkit COVID-19 yang baru-baru ini kita lalui, cukup mengajar kita tentang kematangan bagaimana untuk kita menguruskan penyakit berjangkit di dalam negara kita. Okay. Dok, sedikit latar berkenaan dengan cacar monyet ini yang dilaporkan oleh WHO sejak dan yang terkini sejak Jumaat lalu, iaitu 16,836 kes cacar monyet dengan 5 kematian dilaporkan di 74 buah negara. Jumlah itu meningkat mendadak dalam tempoh 2 bulan berbanding yang dilaporkan pada 17 Jun lalu dengan hanya angka 2,103 kes dan hanya 1 kematian di 42 buah negara. Saya rasa itu antara penyebabnya WHO memberikan isyarat bahawa ia sudah sampai untuk kecemasan kesihatan global. Tetapi dari aspek pengawasan dan juga kawalan, betul KKM sudah melakukan langkah risiko yang terkini dan juga pengawalan untuk di semua sempadan negara kita. Tetapi kita tahu, Dok, bahawa rakyat negara kita dan juga pengembara sudah pun dibenarkan memasuki negara kita dan juga untuk memudahkan mereka, mereka hanya perlu memuat turun ataupun upload aplikasi MySejahtera dan notifikasi berkaitan dengan cacar monyet akan diberikan dalam aplikasi MySejahtera tersebut. Dan angka yang terkini yang dicatatkan oleh KKM iaitu lebih 500,000 pengembara yang sudah merekodkan ketibaan di sempadan negara. Adakah itu memadai? Kerana kita tahu apabila kesihatan awam sudah pun dibawa oleh mereka yang mengembara dari satu poin ke satu poin, iaitu dari satu negara ke satu negara, jadi sempadan negara lah yang akan menjadi tumpuan. Itu juga yang kita dengar berlaku di Singapura dan juga di Thailand yang terkini. Benar, Ji. Penggunaan sepenuhnya aplikasi MySejahtera yang baru-baru ini telah dikemaskini oleh pihak Kementerian Kesihatan dengan memasukkan maklumat tambahan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pengesanan jangkitan atau penularan penyakit cacar monyet ini merupakan salah satu langkah yang proaktif dan alhamdulillah ianya telah dilaksanakan, terutamanya bagi semua pengembara yang memasuki dalam negara. Ini bermaksud semua pengembara yang memasuki dalam negara wajib memuat turun MySejahtera ke dalam aplikasi ataupun di dalam telefon pembimbit masing-masing dan sentiasa update tentang kemaskini, tentang simptom dan penularan-penularan jangkitan ataupun pergerakan kontak yang mereka ada. Jadi ini merupakan salah satu langkah awal. Tetapi dalam masa yang sama, pemantauan dan memperketatkan lagi garis panduan maupun SOP-SOP khusus bagi cacar monyet ini perlu diberi perhatian. Jadi pihak Kementerian Kesihatan perlu sentiasa update dengan maklumat-maklumat, data-data kajian terkini berkaitan dengan cacar monyet ini dan mengemaskini maklumat-maklumat ini ke dalam MySejahtera. Ini bagi memantau dan memastikan pelancong atau pengembara yang menggunakan MySejahtera ini faham tentang risiko-risiko pengesanan awal simptom jangkitan, terutamanya apabila mereka keluar masuk melalui sempadan negara.
Selain daripada itu, jangan kita lihat kepada kemasukan pelancong ke dalam negara. Kita juga perlu beri perhatian untuk aktiviti keluar masuk rakyat Malaysia ke negara-negara yang berisiko. Jadi kalau boleh kita elakkan dahulu semasa global emergency situation ini. Waktu pengumuman ni kita elakkanlah dulu untuk pergi ke negara-negara yang berisiko tinggi ini. Jadi kalau kita perlu juga pergi, maka dapatkanlah vaksin yang sesuai ataupun vaksin yang ada di pasaran sekarang ini untuk mereka sebelum mereka pergi ke negara-negara tersebut. Ini perlu diberi perhatian, ya. Bukan saja kepada pelancong yang masuk, tetapi kepada perjalanan keluar masuk rakyat Malaysia melalui sempadan negara. Ini juga perlu dipantau. Okey. Sudah pasti pengambilan vaksin setakat ini merupakan salah satu kaedah dalam kawalan yang terbaik dalam mengurangkan risiko jangkitan. Ya. Dari aspek maklumat awam, adakah Dr. Samsul rasakan ia sudah memadai apa yang dikongsikan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia setakat ini? Sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita kongsikan dengan rakyat kita ini. Bila berdepan dengan ancaman penyakit berjangkit ini, kita perlu menekankan kepada rakyat haruslah menggunakan, saya suka menggunakan pendekatan ini, iaitu worst case scenario, iaitu apakah yang terburuk mungkin boleh berlaku, terutamanya bagi penularan jangkitan penyakit-penyakit berjangkit. Tidak semestinya COVID-19 yang masih lagi kita berperang sekarang ini dan belum selesai. Kita ada COVID, kita ada influenza, kita ada hand, foot, mouth disease. Kita ada beberapa lagi penyakit berjangkit yang memang sekarang ini berlaku dalam negara. Jadi worst case scenario mesti ditanamkan dalam minda masyarakat atau komuniti. Tetapi tidak sehingga menimbulkan panik. Pendidikan dan peringatan secara berterusan kepada masyarakat terhadap peri pentingnya meletakkan keselamatan dan kesihatan diri sendiri dan orang di sekeliling adalah sangat penting. Media massa, media sosial dan semua agensi perlu duduk bersama antara satu sama lain dan membantu dalam aktiviti perkongsian maklumat kepada komuniti. Ingat, komuniti yang bermaklumat mempunyai empowerment ataupun kuasa dalam menentukan apa yang terbaik untuk kesihatan mereka. Kalau kita lihat realiti kesihatan awam di komuniti sekarang, betul, kita dibebankan dengan HFMD, influenza dan juga COVID-19 masih tidak cukup reda untuk kita rasa bebas daripada pandemik COVID-19. Tetapi kita segar ataupun kita masih merasakan bahawa pendekatan kita melalui sepanjang 2 tahun memerangi COVID-19 dengan pendekatan the whole nation, the whole society. Kalau Dok katakan worst case scenario, mengapa tidak untuk hal berkaitan dengan monkeypox ataupun cacar monyet ini, kita perlu gabung jalinkan semua ancaman-ancaman penularan kesihatan awam, termasuk apa yang berlaku sekarang yang terkini tentang cacar monyet. The whole nation, the whole society approach perlu kita kembalikan, kerana apabila kita mengingati antara satu sama lain dan bukan hanya tunggu dan lihat apa yang dilakukan oleh pihak KKM, jadi itu kita akan mencegah lebih baik daripada menerima apabila sudah sampai di depan kita, Dok. Betul, setuju. Community empowerment ataupun community pemahaman komuniti adalah sangat dituntut, terutamanya dalam isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan awam. Boleh pakar-pakar perubatan awam, doktor-doktor haiwan, pakar-pakar keselamatan boleh duduk semeja berbincang antara mereka dalam menyediakan SOP, kawal risiko, garis panduan dan sebagainya. Tetapi komuniti yang akan bertindak, komuniti akan terkesan dengan semua aktiviti ini. Maka komuniti jangan ditinggalkan ataupun masyarakat tidak boleh ditinggalkan dalam aspek kawalan risiko jangkitan ini. Jadi
pemerkasaan komuniti dalam menyelesaikan isu-isu keselamatan dan kesihatan penyakit berjangkit dalam kalangan masyarakat adalah sangat penting. Selain daripada itu, saya juga ingin menekankan bahawa kesiapsiagaan petugas barisan hadapan, juru teknologi makmal, pasukan beruniform, tenaga mereka perlu dikekalkan. Kita bimbang selepas tempoh 2 tahun ini, mereka akan mula berasa lemah, letih, lesu dan sebagainya dengan isu-isu yang seolah-olah tidak ada habisnya. Masyarakat juga perlu diberikan perhatian tentang ini. Masyarakat perlu, seperti mana yang Haji katakan tadi, perlu saling menyokong antara satu sama lain. Kita tidak mahu akibat daripada sesebuah pihak yang selalu menolak keperi pentingnya keselamatan ini, maka keseluruhan komuniti kita akan terjejas. Ingat, apabila elemen keselamatan, kesihatan ini terjejas, sudah pasti sektor ekonomi juga akan terjejas. Masalah sosial masyarakat juga tidak dapat diselesaikan. Ini sangat penting, Haji. Okay. Dari aspek pengesanan kontak dan juga dari sudut isolation dan penjagaan pesakit dan memastikan mereka yang berisiko tinggi akan lebih mendapat perlindungan dan mendapat vaksin yang disediakan. Apa lagi langkah yang perlu kita lakukan? Kerana pengalaman kita apabila melalui COVID-19, pengesanan kontak dan juga dari aspek pengasingan itulah yang menjadi cabaran. Kerana apabila ia sudah menjadi satu pandemik, ia flood, dia melanda semua komuniti dan sistem kesihatan awam kita begitu orang kata pun tidak sampai ke tahap lumpuh tetapi terbeban dengan angka yang begitu besar. Tapi mungkin tidak begitu sifatnya kepada cacar monyet. Jadi kerana jangkitannya tidaklah terlampau infectious sampai 20 orang ataupun 30 orang untuk mereka yang menerima virus cacar monyet. Jadi apa yang boleh kita lakukan dari aspek pengesanan awal dan juga pengasingan? Kerana apabila kita dapat mengasingkan, kalau mereka pengembara, pelancong ataupun rakyat kita yang keluar masuk di sempadan itu, kita cepat-cepat dapat mengasingkan mereka dan akhirnya kita dapat melindungi komuniti yang lebih besar ataupun ahli keluarga mereka yang lebih besar. Dok. Ya. Kita perlu melaksanakan semua aktiviti ini dengan cepat dan tepat. Apabila kita melihat seseorang pengembara yang masuk ke dalam negara kita yang merentasi sempadan, kita perlu melaksanakan semua peraturan atau SOP yang telah ditetapkan. Keputusan-keputusan daripada pihak yang berkuasa, daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya, tidak boleh lengah. Tidak boleh menunggu daripada satu aspek ke satu aspek. Kita tunggu kajian dan sebagainya. Tetapi kita harus cepat membuat keputusan dengan tepat. Apabila keputusan dibuat dalam situasi-situasi kecemasan, ianya tepat dan cepat, maka dengan dari segi pengurusan risiko, ianya akan lebih efektif. Kesiapsiagaan fasiliti juga penting, kecukupan ubat-ubatan, vaksin dan sebagainya juga penting. Kita tidak mahu apabila sudah mula ada penularan berlaku, barulah kita terkapai-kapai mencari maklumat, mencari data kajian, mencari makmal untuk dianalisis dan sebagainya. Cukuplah pengalaman dengan COVID-19 yang kita lalui. Saya rasa Kementerian Kesihatan sudah faham dengan situasi ini, sediakan fasiliti. Kalau yang berkaitan dengan cacar monyet ini, kita sediakan makmal untuk pengesanan, buat ujian analitikal diagnostik untuk virus-virus yang berkaitan dengan penyakit berjangkit yang lain. Jadi kita perlu ada kepakaran tentang ini. Vaksin juga begitu. Adakah kita cukup dengan vaksin cacar air saja atau kita perlukan vaksin yang lebih baru? Jadi kajian-kajian penyelidikan daripada pihak-pihak pakar daripada universiti perlu diberi perhatian tentang ini. Jadi ini kesiapsiagaan kita bukan untuk tempoh 1-2 minggu sekarang ini, tetapi kesiapsiagaan kita harus kita letak untuk long term atau jangka masa panjang, mungkin 5 tahun, 6 tahun lagi. Tidak mengapa, kerana di dalam pengurusan risiko, apabila kita berjaya menguruskan sesuatu
risiko untuk tempoh masa yang panjang, maka kita akan dapat mengurangkan risiko dengan lebih signifikan berbanding dengan sudah terantuk baru tengadah. Menarik. Dok, kita membaca dengan teliti nasihat yang diberikan oleh KKM bahawa pengembara yang datang dari negara-negara yang sudah pun dicatatkan kes cacar monyet ini perlu memantau kesihatan mereka melalui kesihatan kendiri, termasuk gejala-gejala yang diumumkan dalam tempoh masa 21 hari. Tetapi kita sedia maklum juga gejala monkeypox ini seolah-olah gejala yang sama juga bagi penularan penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Ada demam, ada keletihan, ada sakit kepala, ada ruam-ruam yang tertentu termasuk di muka dan juga akan melebar ataupun merebak ke tapak tangan dan tapak kaki. Jadi dan lengur-lengur badan dan sebagainya. Jadi di mana orang kata pun dari aspek kesihatan kendiri itu dari sudut pengurusan risiko dan juga penilaian risiko, semua pengembara ini alert. 21 hari itu lama. Bukan mungkin mereka dah lupa dan mereka baru balik dari Eropah ataupun dari United Kingdom, kerana sekarang ramai keluarga berada di United Kingdom untuk menghadiri convocation anak-anak mereka dan sebagainya. Dok. Gini, kalau dilihat dari segi pengurusan risiko, ada beberapa kaedah kawalan yang mungkin boleh kita ambil. Langkah yang paling kita panggil drastik atau yang paling utama ialah menyekat sepenuhnya pergerakan tersebut, iaitu kita eliminate ataupun menghilangkan risiko. Bagaimana untuk menghilangkan risiko itu? Kita tidak membenarkan pergerakan masuk pengembara daripada negara berisiko ke dalam negara. Ataupun kita tidak membenarkan langsung rakyat Malaysia untuk keluar kepada negara-negara yang berisiko. Itu adalah langkah yang terbaik sebenarnya untuk mengawal situasi ini. Tetapi kita percaya dalam keadaan atau kondisi-kondisi tertentu ada kaedah-kaedahnya yang mana boleh juga menyebabkan pengembara tadi keluar, contoh dari segi tuntutan-tuntutan kesihatan dan sebagainya, tetapi ianya perlu dipantau secara teliti. Bagi saya sebenarnya mudah sahaja, iaitu apabila kita lihat WHO telah mengumumkan ini sebagai emergency global warning ataupun telah dimasukkan dalam kecemasan global, maka negara sepatutnya atau sebaiknya mengambil kira cadangan untuk menghentikan dulu kemasukan atau pergerakan pelancong atau pengembara daripada negara-negara yang berisiko. Ini perlu diberi perhatian. Letaklah keutamaan dan kesihatan rakyat itu sebagai keutamaan berbanding dengan aktiviti-aktiviti lain. Jadi aktiviti-aktiviti ini mungkin boleh kita tangguhkan dahulu sehingga kes ataupun kejadian. Saya yakin dalam tempoh 21 hari di negara-negara lain, sekiranya pengawalan yang sama dibuat, maka kes ini akan menurun dengan cepat. Walaupun tidak ada kematian, tetapi kita tidak boleh memandang remeh isu ini. Menarik Dok. Kita akan buat perbincangan susulan berkaitan dengan ancaman dan juga risiko cacar monyet untuk sesi yang lain pula. Terima kasih atas masa yang diberikan Dok, atas perbincangan kita pada malam ini. Menarik, sekurang-kurangnya itu asas maklumat yang boleh kita kongsikan kepada masyarakat di luar sana yang menonton Extra Awani pada malam ini. Itu tadi Prof. Madya TS Dr. Samsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan dan persekitaran dari Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah. Sekian sahaja bersama saya Nazri Kaha dalam agenda Awani pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.